Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya Amir Arafat dan juga Jufri Juki. Hari ini kita nak bercerita pasal Harimau Malaya. Baru saja kalau pergambaran ni sebenarnya ataupun recording ni sebenarnya baru saja lepas game ataupun perlawanan Malaysia menentang Filipina, perlawanan persahabatan. Tapi kita nak cerita keseluruhannya lah. Kembalinya Safiq Rahim ke skuad kebangsaan. Kita tengok juga Nur Azam Aziz juga kembali ke skuad kebangsaan bersama dengan Liridon. Kari Jones yang sudah lama tak dipanggil untuk mewakili Harimau Malaya. Quentin Cheng juga dipanggil untuk mewakili Harimau Malaya dan pemain Negeri Sembilan Huzaimi yang dipanggil untuk mewakili Harimau Malaya. Zafri aku tak pasti adalah ini panggilan pertama atau tidak. Tapi yang pasti panggilan pertama sebab dia orang kata penyokong-penyokong KL mencari orang kata first debut lah untuk dia untuk mewakili pasangan kebangsaan. Okey. Okey, kita tengok senarai akhir ni, aku tanya korang dulu lah. Matt, dalam senarai akhir ni siapa yang kau rasa, tak kisahlah kalau pemain tu injured ke, kecederaan ke ataupun tak dipilih, yang kau rasa sebenarnya kau nak tengok dia main, yang tak dipilih dalam senarai akhir ni? Aku rasa S. Kumaran kot. Kumaran daripada PJ City Dari PJ City. Aku rasa sebab last kita dah dalam beberapa game ni aku rasa dia dah jadikan 2-3 gol. Dan aku tak tahu apa lagi yang patut dia prove lah untuk dapat call up national team. And dia bukan season ni je tu I mean last season pun dia one of the key players untuk PJ City. Last season dia Melaka United, man. Ya. Last season pun masa aku performance dia untuk personally lah, as individually, dia one of the key untuk team, especially untuk last season and this season untuk PJ City. Aku rasa Esquadron dengan effort apa yang dia tunjuk, dengan development dia, aku rasa dia deserve untuk dapat call up lah. Okay, S. Kumaran musim lepas 15 penampilan ni tak salah aku dalam Liga bersama Melaka United, 4 gol dan 3 assist. Okay, Jufri, ada nama yang kau rasa kau nak tengok? Seperti biasalah, player yang aku suka looking forward adalah Matthew Davis. Matthew Davis tak dipanggil, aku tak tahu kenapa, tapi mungkin rasanya kecederaan. Kecederaan itulah sebab aku tak rasa sebab performance dan sebagaimana dia adalah player yang stable. Aku rasa dia itu satu nama dan apa yang aku boleh simpulkan, player yang Kim Panggon panggil tu dah yang terbaik. Cuma mungkin nak tambah lagi satu, mungkin dari segi position defensive midfielder ni, kalau betul-betul Amin, aku rasa ada Syamil Kuti Abah saja yang aku rasa yang betul-betul defensive midfielder. Sebab kalau kita tengok, aku relate sikit lah pada permainan hari ni, aku rasa Kim Panggon ni dia suka ada satu defensive midfielder yang belakang, yang hold the heart tu. So walaupun dia cuba dengan Azam Aziz, tapi aku rasa patut memanggil, kalau inilah sistem dia, patutnya kena ada lagi satu lah at least. Sebab di mana aku letak nama Afiq Fazail ataupun Nasur Insah lah yang patut dipanggil juga untuk mengisi defensive midfielder. Okay. So bagi nama kan, tak suruh bagi tahu komen kenapa tak panggil ke apa, kita tak nak lah. Tapi kita hype terus. Afiq Fazail musim lepas 20 penampilan 3 assist. Dia salah seorang pemain yang konsisten bermain. Keseluruhan aku rasa 36 penampilan bersama JDT. Nasur Insah mungkin dia sakit jantung lah bila nak main Malaysia ni. So kita tak tahulah kenapa. Antara orang kata defensive midfielder terbaik di Malaysia. Tapi aku tak tahu adakah dia tidak dipilih oleh jurulatih ataupun dia tak nak main, dia ada problem ke apa. So aku tak pastilah benda tu kan. Lagi satu ada untuk aku pula, aku sebenarnya kecewa apabila Nazmi Faiz mengalami kecederaan. Aku nak tengok dia. Aku rasa dia salah seorang pemain yang talented, yang berbakat, yang boleh pegang bola, dan aku sangat sesuai dengan Kim Panggon punya sistem yang jenis boleh passing, boleh buka, boleh forward pass apa semua kan. So dia mengalami kecederaan satu. Nombor dua, nama yang tak disebut oleh korang mungkin kat sini Al-Hafiz Harun lah. Ini nama-nama lain lah. Al-Hafiz Harun yang bermain untuk Kedah, star player untuk pemain untuk pasukan Pulau Pinang musim lepas. Musim ni dah 2 assist Hafiz Harun.
Syarul Nazim pun mengalami kecederaan. Itu pun salah satu pemain yang aku nak tengok main untuk Malaysia. Aku tak pasti dia digugurkan atas sebab apa. Ada penyokong menyebut Akram Mahinan. Mungkin macam Jufri cakap, kalau Kim Panggon suka bermain defensive midfielder dengan Syamil Kuti, mungkin kena ada seorang lagi macam Syamil. Kemungkinan besar Akram. Akram ataupun Ryan Lambert. Tapi Ryan Lambert pun seorang pemain yang box to box, lebih kepada box to box macam Brandon Gunn. Dia bukannya defensif yang hold kat bawah. Ada juga yang mengaitkan dengan nama Rodney Kelvin, pemain yang main kerap bersama pasukan Kedah, pemain pertahanan tengah. Okey, kita dah tengok game tadi lah ataupun kita dah bercakap pasal pemilihan pemain, game tadi apa semua. Pasal pemilihan pemain. Sekarang kita nak masuk pasukan Filipina sikit lah. Sebelum game tadi, aku rasa Filipina hantar skuad terkuat diorang kan. Aku rasa ada berapa orang kat sini? Ada 5 pemain daripada Liga Malaysia yang mewakili Filipina. Manuel Ott dari Terengganu, Justin Bass Melaka United, Kevin Mendoza KL tapi tak main tadi, Kali di Murga JDT, Maranon JDT. Dibintangi oleh pemain Eropah Neil Etheridge yang bermain Birmingham City, yang pernah juga bermain untuk Cardiff City di Liga Perdana Inggeris. Ada seorang pemain ni, tak salah aku, Hotman, penyerang dari Bochum, pemain sayap, tapi aku rasa dia tak main, kena COVID ke apa, aku tak pasti. Dia main Liga Utama Jerman. Musim ni saja dia dah skor, ataupun musim lepas dia skor 5 gol 6 assist. Tak salah aku, musim ni dah 4 gol 6 assist. So, tapi dia tak main lah tadi kan. So aku rasa Filipina hantar skuad yang terkuat lah sebenarnya untuk menentang pasukan Malaysia. Dan dia punya kapten siapa? Apa nama kapten? Stephen Schrock. Schrock main dengan Manuel Ott tak salah aku di bahagian tengah, dan Maranon yang pemain JDT 2 yang bermain sebagai penyerang lah. Okey, secara keseluruhan lah korang tengok game tadi macam mana, Matt? Kita cerita separuh masa pertama dulu, Matt. Macam mana, Matt? Separuh masa pertama aku rasa nampak player lebih kompos, confident dengan bola lah. Tapi and then ada few aku rasa elemen baru yang macam beza sikit. Kita buat pressing daripada top. Aku rasa mungkin berbanding lain sikit, sebab kali ni biasanya kita akan start dengan 4-2-3-1. Kali ni Kim Panggon banyak dia memang start dengan 4-3-3. So aku rasa it helps dengan positioning player-player. Overall first half aku rasa kita bagi very high intensity, sebab tu first 2 goal daripada Akia tu pun sebab it's very fast. Kita boleh buat few classic punya counter attack. And then aku rasa lebih kepada confident dan attitude pemain ada lain sikit lah. Tapi overall on the pitch, surprisingly, sebab first match untuk manage dan menang, aku rasa bukan mudah untuk mana-mana coach. Dan Kim Panggon menjadi coach keempat dalam sejarah bola sepak Malaysia untuk reach the first debut dia dan menang. I think it's a good start. Tapi so I think it's a good start. Last kita menang dengan first manager untuk menang is Betalan Biscay 2004. Nelo. Nah, Nelo apa bentara. Nelo bukan mula sampai habis. Mula sampai habis tak ada apa. Tapi tu early to judge. Tapi overall untuk first half tu quite happy lah. Okay, sebelum Jufri masuk, aku pun akan tambah sikit lah. Separuh masa pertama mungkin Jufri pun boleh tambah lah lepas ni kan. Separuh masa pertama. Aku rasa separuh masa pertama tu aku dapat lihat satu struktur yang agak teratur daripada sistem pertahanan, daripada pertahanan di pertengahan dan juga di penyerang. Dan aku rasa dari segi struktur kita tak, kalau kau tengok kita tak adalah pegang bola lama ke apa, pegang possession ke apa. Kita dapat benda tu dia cepat kan. Maksudnya forward pass cepat. Maksudnya banyak main, kalau kau tanya aku, lebih direct, tapi lebih direct yang teratur. Maksudnya dapat bola, kalau kita ada peluang untuk menyerang, terus serang.
tak ada nak passing dulu, passing delay ke Bukan apa pump ke. bola je lah. Dia bukan pump bola. Dia dari segi Ya. direct dengan pump bola ni lain. Pump bola kau pump je. Ni direct, maksud aku kau tengok gol kedua tu, dalam beberapa saat sahaja gol kedua tu terhasil. Maksudnya bola daripada Syafiq Rahim kan ke Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad terus ke Akia, dan benda tu mengambil masa lebih kurang dari 1 minit untuk Akia menjaringkan gol. So benda tu dah lama kita tak nampak dalam game Malaysia ni lah. Orang kata itulah, kalau kau tanya aku, lebih direct, lebih laju, struktur tu lebih nampak teratur. Itu separuh masa pertama lah kalau kau tanya aku. Macam mana Jo? Betul. Aku just mungkin nak tambah sikit daripada kau cakap yang moving forward pass tu, kebanyakannya aku rasa kita nampak clear first half tu. Aku rasa kredit diberikan kepada bekas kapten lah, ataupun antara legend, kita boleh cakap legend lah, Syafiq Rahim sebenarnya. Actually Syafiq Rahim bermain sangat baik first half tu. Actually moving forward pass tu banyak datang daripada dia, direct pass tu. Itulah kelebihan dia. Aku rasa seorang yang actually dia control game, walaupun kita tak nampak impact, sebenarnya tempo permainan semua datang pada dia. Dia yang mengawal dengan baik, di mana persamaan dia dengan Syami dan Kogi. Actually Syami dengan Kogi ni very dia orang kata Banyak buat kerja lah. Banyak berlari banyak lah. buat kerja, dan memudahkan Syafiq Rahim yang mengawal tempo dan buat forward pass tu. Itu key dia untuk first half. Dan di mana aku boleh cakap stability yang kawan-kawan cakap tadi pada segi pertahanan, seperti Amin cakap, kita boleh buktikan dengan tak ada try pun untuk Farizal Malias dari first half tu. So mungkin paling ketara adalah aku rasa dari segi defend ni, aku rasa sebabnya adanya Corbin Ong jugalah, stable lah. Kita tak adalah nak pakai right back untuk nampak paling ketara lah aku rasa sebelah kiri tu. Kita dah tak nak pakai formula right back untuk left back ni lah. Kaki kanan, kaki kiri. So aku rasa gadingan tu agak lagi baik bila center back kita pun seorang yang bermain kaki kiri. Center back kiri kita bermain kaki kiri dan left back kita kaki kiri. Kredit juga untuk Huzaimi tu. Aku rasa very stable. Itu sebab tu aku rasa kita tak ada try, aku rasa, untuk Farizal first half tu. Kita boleh menjaringkan lebih daripada 2 gol sebenarnya dalam separuh masa pertama tu. Aku rasa at least 3-4 gol. Dan aku rasa ada beberapa faktor lah. Okay, Jufri dah sebut Syafiq Rahim. Aku nak sebut Dion Kuz yang bermain di posisi asal beliau. Bermakna dia sebenarnya, aku rasa dia gemar bermain di posisi sebelah kanan. Dia mungkin, yelah, coach bila letak main center back, dia tak berapa gemar dan dia mungkin tak berapa selesa. Dan kau boleh nampak yang dia bermain baik dengan Arif Aiman sebelah kanan. Tu nombor 1. Dan nombor 2 tadi Jufri ada sebut sebagai Huzaimi PE. Aku tak tengok Liga Perdana banyak so aku tak tahu dia main macam mana dengan Negeri Sembilan semua. And surprisingly, ataupun aku agak terkejut yang dia selesa memegang bola berbanding Aidil pada separuh masa kedua. Bila kau tengok passing-passing dia, forward pass, dia pegang bola selesa kaki kiri. So aku macam agak terkejut sebab ini international level, dan aku rasa kita tak pernah, aku rasa ramai penyokong Malaysia tak pernah dengar nama Huzaimi PE ni. Dan tapi ada beberapa individu yang aku terbaca cakap yang sebenarnya dia memang perform untuk pasukan Negeri Sembilan. So mungkin ini adalah salah satu nafas baru untuk pasukan Harimau Malaya, dan aku rasa itu salah beberapa faktor lah yang macam Dion Kuz, Huzaimi PE, Syafiq Rahim, dan juga orang kata Syafiq Ahmad yang kerap bermain untuk Kedah, yang aku berikan pujian kepada Aidil, Ketua Jurulatih Kedah, kerana dia sendiri pernah keluarkan komen ataupun dia bercakap, dia kata tahun ni Kedah tak nak bermain 2 pemain import macam tahun lepas di bahagian depan, sebab dia nak tolong Harimau Malaya, dia nak tolong Syafiq Ahmad untuk mendapatkan form yang terbaik untuk pasukan Harimau Malaya, nak menolong pasukan Malaysia. So Syafiq Ahmad orang kata, boleh kata pasukan ataupun pemain utama untuk pasukan Kedah lah. Okey, habis separuh masa pertama. Separuh masa kedua macam mana, Mac? Kau rasa? Aku rasa mungkin ada beberapa aku rasa yang menggerakkan kita banyak hari ni memang yang ialah flank kita lah. Both flank, Arif Aiman dengan Akia Rashid banyak menggerakkan kita.
complete the ball progression daripada tengah, support dengan Corbin dengan Dions. Tapi aku rasa since lepas Akia keluar, aku rasa kita kebergantungan kita kepada Arif untuk one on one dengan pemain Philippines terlalu banyak. Jadi aku rasa second half punya substitute tu banyak merencatkan tempo permainan kita. Aku rasa sebab mungkin beberapa faktor intensity yang tinggi yang mungkin aku rasa game kita pun slow jugalah Juf. Second half kita quite slow, tapi ada momen kita di dalam penalty box, tapi itu yang kita nampak secara jelas yang mana kita teragak untuk cross ataupun nak shoot. Terlalu banyak. Aku rasa second half pun kita boleh skor lagi banyak sebenarnya. Okey. Mungkin aku nak tambah sikit. Sorry, Azul. Silakan. Aku nak tambah macam Amir cakap betul. Dia awal-awal second half tu agak slow sikit, tapi bila nak dekat aku rasa lepas 70 minit tu actually kita dah start mempunyai banyak peluang yang terhidang. Cuma aku rasa tak tahu nak cakap perkataan ni penyerang-penyerang yang gantian tu tak ambil serius atau sebagaimana, tapi aku rasa mereka boleh buat lebih baik lah, seperti mana Syafiq Ahmad, Akia dengan Arif buat masa first half. Contohnya peluang banyak macam Amir cakap, peluang banyak tapi macam tak berapa agresif, tak berapa hunger. Padahal dia pemain gantian. So kekecewaan kat situ, especially nampak dekat Sumare, nampak dekat Liridon sendiri yang bila kita dah breakthrough, ada time yang aku tengok kita dah counter attack, kita dah breakthrough, tapi itulah dia punya aggressiveness ataupun keterujaan untuk menjaringkan gol tu macam tak ada. Macam kurang, macam tak tahu tak sharp atau sebagaimana. Bagi aku kalau dalam isu ni kau tak boleh cakap kurang minit permainan ke apa lah. Akia Rashid dah membuktikan kan, minit permainan tu bukan isu lah sekarang ni kan. I mean benda benar, tapi Akia Rashid membuktikan perlawanan hari ni kurang minit permainan, tetapi dengan benda yang betul dan sebagaimana, dia telah membuktikan yang player yang berbakat memang akan berbakat. Just kena ada tim yang betul, yang kuat dan sebagaimana, semua dalam whole sistem bergerak secara baik, dia akan fungsi dengan baik. Itulah yang ditunjukkan Akia Rashid sebenarnya. Okay, bagi aku separuh masa kedua memang intensity turun. Salah satu sebabnya aku rasa ketiadaan Safir Rahim yang digantikan dengan Liridon lah. Liridon punya cara permainan ni sebenarnya aku rasa, aku sebenarnya memang nak tengok Liridon main sebenarnya, sebab aku nak tengok orang kata dia raja gelecek dekat India apa semua, Liga India semua kan. Tapi aku rasa tak sesuai lah kalau kau tengok dia melambatkan permainan macam dari segi dia. Okey, macam Safir Rahim suka forward pass cepat. Dapat kat dia 3-4 second lambat, 3-4 saat lambat. So aku rasa benda tu merencatkan kita punya transisi untuk menyerang. So tempo kita pun jadi lari lah. Macam ada time yang kau boleh pass, kau tak pass. Ada sekali tu yang dia buat skill tu kan. Yang dia buat skill tu, lepas tu tiba-tiba sampai dia songket tu. Songket tu satu, lepas tu dia ada buat skill back heel ke apa tak, ada sekali tu. So benda tu sebenarnya benda yang tak perlu sebenarnya. Yalah kita tahu kita leading 2-0, tapi kau boleh tahu benda macam tu dia melambatkan permainan. So bukan saja Liridon, dan aku rasa macam Aidil pun bukan nak disrespect Aidil lah. Aidil adalah salah seorang pemain yang legenda lah, 97 cap lagi 3 cap untuk sampai 100. Tapi kau boleh tengok dia memang dari dulu dia tak selesa dengan bola. Kita tahu dia dapat bola dia memang tak selesa. Sebab bila aku dah tengok Kuzaimi PE tu main, lepas tu aku tengok Aidil, kau boleh nampak ada sedikit kalang kabut sikit lah daripada dari segi pemegang bola. Tapi itulah rentak permainan ni kita tahu dia boleh kacau bila kita buat banyak pertukaran kan. So kalau kita tengok tadi Quentin ada masuk, Sumare, beberapa pemain lain pun, Liridon semua masuk kan. So semua aku tak tahu, mungkin aku tak pasti, mungkin adakah Liridon sesuai dengan sistem Kim Panggon ni. Sebab kalau aku tengok sistem Kim Panggon ni, dia memang dan aku bercakap dengan salah seorang ada orang yang rapat lah dengan camp Malaysia ni. Kim Panggon ni seorang yang teliti dan seorang yang teratur. Sebab tu kita tengok first half tadi, kita boleh tengok struktur tu teratur. So aku tak tahu Liridon ni akan sesuai tak. Lepas ni kita akan lawan Singapura kan, kita akan tengok lagi, mungkin ada eksperimen lagi
daripada Kim Panggon sendirilah. Dan selain itu aku rasa Sumarih pun dah lama tak main untuk JDT, main sebelah kiri, lepas tu dia main bahagian depan je, tapi kita pun tak ada banyak, orang kata banyak pilihan lah di bahagian depan. Kalau Syafiq Ahmad keluar, the best yang aku nak tengok ganti Syafiq Ahmad sebenarnya Darren Lock. Sebab Darren Lock yang tengah on form sekarang dalam Liga Malaysia. Mungkin Kumaran lah, macam Amir cakap, Kumaran pun boleh main sebagai penyerang kan. Tapi selain tu yang ada sekarang ni memang bagi aku tak banyak yang boleh menggantikan Syafiq Ahmad lah. So secara keseluruhannya Mel, kau berpuas hati dengan perlawanan pertama Kim Panggon? Okey lah, puas hati lah. Kalau kau nak bagi bintang tu boleh lah bagi 3,5 bintang boleh lah. Jom. 3,5 bintang pula. Boleh lah 3,5 bintang tu, sebab aku rasa kalau lebih gol tadi ada 3, 4, 5, 6 biji kan, aku rasa mungkin boleh dapat lah 4, 5 star. Tapi lepas ni semua kena makan, atau Sumarih tu pun nak kena kasih makan kimchi sekali tu. Biar dia laporkan gol, dahagakan gol. Okay, Jufri? Saya keseluruhan permainan memang baik. Aku kalau macam Amir cakap dia nak bagi 3.5 sebab tak 3-4 biji, tapi aku rasa second half tu 3-4 biji tu depan gol dan ataupun sharpness of player tu, aku rasa itu lebih kepada player lah. Sebab player first half yang main, aku rasa semua bermain yang baik. Pujian aku nak bagi kat dia ada panggil muka-muka baru seperti Amin cakap tadi. Aku nak ulang lagi Kozami PE ni yang tak ada siapa pun, jurulatih mana-mana pun, penolong jurulatih ke siapa-siapa pun tak pernah nak panggil. Tiba-tiba bila Kim Panggon berada di Malaysia 2 bulan saja, dia pula yang kenal player ni, dia yang cungkil bakat ni. Tak tahulah daripada coach Ella atau sebagaimana, tapi itulah yang mana coach-coach yang lain sebenarnya tak pernah panggil, tak pernah Amin kan. So itu bagi risiko aku yang besar tu. dia. Betul, maksudnya dia ada membuat kerja dia dengan baik juga, ataupun kalau bukan dia pun tim dia yang baik. Player-player yang kita tengok yang pernah dipanggil semula, macam Amin cakap, player yang dipanggil semula pun kita nampak karakter yang berbeza juga. Bila kehadiran mereka tu kita nampak, seperti Akir Rashid semua orang kenal, tapi bila perlawanan macam ni kita nampak siapa tu Akir Rashid. Macam tu lah aku nak cakap. Macam tu juga Syamil Kuti yang kita kenal. Semua player ni ada yang adalah orang kata recycle player, tetapi aku rasa dengan pendekatan yang dibawa, formation dan permainan yang dibawa, lagi menonjolkan lah bagi aku. Syafiq Ahmad sendiri, Arif Aiman, tapi pujian memang kena bagi dekat dia tu lah, player-player yang dah ada ni. Tapi aku nak cakap jurang dia, karakter yang dibawa di bawah coach lain dulu, nampak lagi karakter tu very strong. Seperti yang player-player yang tadi aku sebut. So tahniah. Mungkin ujian sebenar kita kalau nak cerita lawan Asia Cup ni, sebab level Southeast Asia ni aku rasa dia dah buat yang baik lah. Kalau tanya aku looking forward bila nak kena lawan Pak Arab tu dan sebagaimana, tim-tim yang besar macam tu lah. Itu test lawan Singapura lah. Betul, lawan Singapura ni aku rasa boleh makan kot. Sebab lagi satu, mungkin Filipin ni aku nak cakap sikit je. Hari ni Filipin pun kacau game tu, dia macam terlalu fizikal sikit lah. Filipin ni memang tak nak main lah. Aku tengok Filipin memang duk bedal kaki player kita je kan. Okay, secara keseluruhannya aku rasa Kim Panggon sendiri dia kena mengenal pastilah pemain yang boleh bermain dalam struktur. Aku rasa first game ni dia dah boleh nampak aku rasa siapa yang boleh bermain dalam struktur permainan dia, dan sebenarnya aku nak second half tu sebenarnya aku sebenarnya rindu dengan pemain Azam Aziz sebenarnya. Dia seorang walaupun dia sebenarnya berbeza dengan Syamil Kuti, dengan Kogi, jenis yang banyak berlari, bagi tenaga. Tapi macam Azam ni dia holding midfielder, dia bukan defensive midfielder, tapi dia holding, tapi dia mengawal tempo. Dia pun banyak forward pass, banyak kiri, kanan. Kalau kau boleh tengok berbeza lah dengan apa yang Liridon boleh bagi. Dan aku rasa Azam boleh offer ataupun boleh offer benda yang berbeza lah berbanding dengan Syamil. Kalau Kim Panggon nak tukar sistem sikit apa. Tapi aku rasa daripada perlawanan pertama ni, aku rasa Kim Panggon sendiri dah boleh kenal pastilah pemain mana yang boleh sesuai dengan sistem beliau yang nak. Dan slowly kita akan tahu sebenarnya sistem beliau ni sistem yang macam mana.
bila orang cakap bola sepak moden ni sebenarnya, apa yang kita tengok first half tadi sebenarnya itu bola sepak moden lah sekarang ni. Kalau kau tengok macam Liverpool ni semua main, jenis yang press, bukanlah kan nak kata Malaysia first half tu press gila-gila, tapi ada momen yang kita press. Kita press, kita dapat bola, kita cepat terus ke depan. Kau tengok macam Liverpool, pasukan Eropah yang lain, ataupun pasukan-pasukan lain moden je, permainan moden adalah kau forward pass cepat. Dan hasilnya adalah gol kedua tadi. Dan sebenarnya gol pertama tadi pun hasil hantaran Ko Bin Ong sebelah kiri kan, cepat, laju. And so itu saja aku looking forward nak tengok lawan Singapura ni. Mungkin ini test kedua. Kalau kita boleh mengatasi test Southeast Asia ataupun Asia Tenggara, test sebenar kita ataupun ujian sebenar kita adalah di Piala Asia lah. So aku rasa itu saja. Tengok Amir pun macam nak ngantuk. Nak bagi nota kaki sikit boleh ke? Apa dia? Aku nak bagi nota kaki sikit boleh sebab nota Izzy tak kaki ada. boleh. Amir bila tak ada makian dia macam energi dia kurang. Tak, sebab Akil Rashid hari ni perform baik permainan betul, dia, betul, tapi orang kata sebab kita dengan aku terbaca kat Twitter juga rumours mengatakan Rus Kim Panggon sekarang tak boleh pakai telefon masa match day mungkin sebab itulah faktor dia Akil Rashid tak boleh on TikTok, mungkin itu dia perform malam ni. Nota kaki hari ni. Mungkin. Tapi itulah Akil Rashid lagi satu aku nak cakap antara pemain yang paling berbakat dalam Malaysia. Betul? Cumanya aku rasa kalau dia bermain secara konsisten lagi, aku rasa dia akan jadi salah satu bintang pasukan Malaysia. Itu pandangan aku lah. So aku rasa itu saja perbincangan kita orang pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi mungkin selepas perlawanan menentang Singapura. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.